teka lagu best. Ha? Demam teka lagu best? Bermula 24 Mac hingga 1 Mei ini, anda berpeluang memenangi sebahagian dari RM18,000 dalam teka lagu best. Jadilah pengirim SMS ke-7 selepas isyarat teka lagu best dikeudarakan ketika lagu sedang ke udara. Type best, jarak, TLB dan hantar ke 39111. Berikan judul lagu dan nama penyanyi dengan betul ketika penyampai menghubungi anda. Teka lagu best menangi sebahagian dari RM18,000 hanya di Best FM, terbaik untuk harimu. Buletin Selatan 25 April 2015. 6,000 pengunjung saksikan pementasan teater musikal Wira Samudra. Swasta kenakan caj tinggi berikutan GST, klinik dan hospital kerajaan jadi tumpuan. Kanak-kanak dipukul dengan rotan yang dibekal ibu. Pemikiran tidak waras dorong Elvin Tan muat naik video hina azan. Dan akhir sekali, undang-undang khas perlu untuk kawal media sosial. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Lebih 6,000 pengunjung menyaksikan hari pertama pementasan teater musikal Wira Samudra yang diadakan bersempena Istiadat Kemahkotaan Sultan Johor Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar pada 23 Mac yang lalu. Turut berangkat menyaksikan persembahan tersebut Tunku Tun Aminah Sultan Ibrahim sebagai wakil kepada Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Menurut Yang di-Pertua Majlis Perbadaran Pasir Gudang, Mat Zainal Misran, jumlah pengunjung yang hadir adalah luar biasa yang melebihi dari jangkaan pihaknya. Tambah beliau lagi, ada pengunjung yang terpaksa berpatah balik kerana keadaan stadium yang sudah padat. Saya lihat dari segi sambutannya memang cukup meriah. Ada pengunjung-pengunjung yang datang pada malam ni tak dapat tempat, terpaksa balik. Tapi beruntung kita buat persembahan untuk tempoh 3 malam berturut-turut. Dan saya mengharapkan seluruh warga Pasir Gudang dan negeri Johor yang tidak berkesempatan malam ini boleh datang esok malam dan esok lusa. Dan persembahan malam ni merupakan satu persembahan yang saya rasa standardnya boleh kita katakan hampir 9 bintang. Teater arahan On Jaafar itu berdasarkan naskah tulisan pemenang sayembara menulis novel sejarah Johor 3 2010 Rahimah Muda yang mengisahkan kisah 5 bugis bersaudara telah membariskan pelakon berbakat antaranya Ungku Ismail, Wan Maimunah, Maya, Jalil Hamid dan Bandi Amok. Kru TV Selatan sempat menemu ramah para pengunjung yang hadir dan mereka amat berpuas hati dengan persembahan pada malam itu. Okey, teater ni saya lihat cukup menarik. Cara penyampaian yang cukup jelas dan juga kita boleh belajar tentang sejarah 5 bersaudara, 5 bugis bersaudara ni tentang Wira Samudra di negeri Johor ni lah. Okey, so far saya tengok flashback semula lah kan sejarah Kesultanan kita Johor. Pelakon-pelakon pun memang mantap. 5 bintang lah saya bagi, memang terbaik, tak tahu nak cakap apa. Teater tersebut akan berlangsung sehingga 26 April ini. Datuk, itu dia warga Cipun. Tapi pada hari ini, Raja Kecil ingin menggerampas tahta. Janji pada pembela setia. Kisah bimbang wahai diri. Bilangan pesakit yang mendapatkan rawatan di klinik kesihatan dan hospital kerajaan di negeri ini kini bertambah kerana bayaran di klinik swasta meningkat berikutan cukai barang dan perkhidmatan GST. Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri, Datuk Ayub Rahmat berkata, kos bayaran perubatan klinik swasta semakin mahal dan perkembangan itu mengakibatkan lebih ramai mendapatkan perkhidmatan kesihatan yang disediakan kerajaan dengan kadar bayaran RM1. Memetik laporan utusan online, beliau berkata kadang-kala terdapat pesakit yang turut berdepan situasi yang sama di klinik swasta apabila terpaksa menunggu serta bersesak tetapi tidak bersungut namun berbuat demikian semasa di klinik kerajaan.
Sementara itu, beliau berkata, melalui bancian yang dilakukan pihaknya, mendapati tahap kepuasan orang ramai terhadap perkhidmatan di klinik dan hospital kerajaan mencapai kira-kira 90%. Mengenai aduan menyatakan kaki tangan hospital yang terlalu lambat memberikan rawatan dalam kes-kes kecemasan, Datuk Ayub berkata, kes-kes tersebut terpencil tetapi pihaknya akan mengambil perhatian serius isu berkenaan. Beliau berkata demikian ketika berucap selepas Majlis Tamat Latihan Penolong Pegawai Perubatan PPP, Program Penempatan Wajib Johor Sesi 2-14 di Gunung Ledang Resort. Pada majlis itu, beliau dan Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Izam Sulaiman diiringi Pegawai Kesihatan Daerah Dr. Zahra Muhammad Saleh menyampaikan sijil tamat latihan kepada 33 PPP yang bakal ditempatkan di 4 hospital di negeri ini. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 3 tahun dilapor lebam pada kaki, punggung dan tangan akibat dirotan pengasuhnya dengan rotan yang dibekalkan ibunya. Ibu kanak-kanak itu, Lau Hui Chun, 32 tahun, berkata beliau menerima panggilan daripada pengasuh tersebut pada pukul 8 malam memberitahu anaknya asyik menangis. Beliau berkata beliau lalu pergi ke rumah pengasuh itu di Taman Sri Yaakob dan mendapati anaknya menangis kerana sakit di rotan di kaki, punggung dan tangan. Beliau yang terkejut terus membawa anaknya pulang ke rumah dan membuat laporan polis. Bagaimanapun, selang beberapa jam kemudian, Lau menarik balik laporan itu. Beliau berkata beliau memang memberikan pengasuh tersebut rotan untuk menakut-nakutkan anaknya sekiranya anaknya nakal. Kes masih disiasat di bawah Seksyen 3-1 Akta Kanak-Kanak. Untuk paparan berita selanjutnya, kita kembali lagi selepas ini. Penggunaan baja Real Strong dimulakan pada awal pembangunan sehingga sekarang. Saya menggunakan baja Real Strong selama 3 tahun. Penghasilan yang tinggi, hasilnya bertambah baik. Pilihlah baja biokimia Real Strong hari ini. Rumah mampu milik Johor, 37,000 unit telah dibina. 40,000 lagi bakal dibangunkan. Terdapat di semua daerah negeri Johor. Peluang yang lebih tinggi, terbuka untuk semua kaum dengan harga yang lebih rendah. Pelan Suara Hati Johor, merakyatkan kerajaan pembangunan pro rakyat. Kita kembali semula. Tindakan blogger kontroversi Alvin Tan memuat naik rakaman video mempersendakan azan baru-baru ini didorong pemikiran tidak waras. Demikian menurut Timbalan Presiden MCA, Datuk Dr. Wee Ka Siong. Beliau berkata seorang rakyat Malaysia yang waras tidak akan melakukan perkara yang menimbulkan kontroversi, lebih-lebih lagi membabitkan soal azan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri itu berkata tindakan itu juga menunjukkan Tan masih berdegil. Biarpun pernah dikecam pelbagai pihak, rentetan tidakkannya menghina agama Islam sebelum ini. Beliau mengulas provokasi terbaru Tan yang sengaja memuat naik rakaman video ke laman sosial YouTube Selasa lepas menunjukkan dia mengalunkan azan dalam rentak R&B tanpa berbaju sambil bermain keyboard. Tambah beliau, ini bukan kali pertama Tan berbuat demikian dan beliau menganggap Tan sebenarnya hendak mencabar kerajaan walaupun sudah diterangkan bahawa Malaysia mempunyai saluran toleransi bagi menyuarakan sebarang ketidakpuasan hati. Kerajaan seharusnya menggubal satu undang-undang baru bagi mengawal pengaliran maklumat dalam media sosial. Presiden Persatuan Pesara Kerajaan Malaysia, Tan Sri Wan Mahmud Pawantih berkata, walaupun ada Akta Hasutan dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MC 1998 yang berperanan memantau aktiviti media sosial, namun ia tidak mencukupi ekoran maklumat tidak sahih yang tersebar secara meluas tanpa kawalan. Beliau berkata sekiranya wujud satu akta khusus untuk menapis pengaliran maklumat hanya dalam media sosial sahaja, sekurang-kurangnya penyebaran fitnah dan pengaruh negatif dapat dikawal secara sistematik. Mengakui media sosial dapat menyebarkan maklumat dengan efektif, beliau berkata ia juga membahayakan kerana tidak melalui proses tapisan seperti mana media cetak dan elektronik yang mempunyai kepakaran dalam mengenal pasti kesahihannya. Walaupun pengguna media sosial bebas untuk membincangkan sebarang isu tanpa sekatan,
Tegasnya, mereka perlu berhati-hati kerana apa sahaja yang dikongsikan menerusi media sosial akan tersebar secara meluas. Beliau berkata demikian sebagai mengulas kenyataan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang menyatakan kebimbangan terhadap penyebaran pelbagai maklumat menerusi media sosial termasuk unsur-unsur lucah yang dibimbangi mempengaruhi minda golongan muda. Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC tidak pernah berselindung dalam mendedahkan hasil siasatan semua aktiviti perbelanjaan kementerian dan agensi kerajaan menerusi laporan Ketua Audit Negara setiap tahun. Pengerusinya Datuk Nur Jazlan Muhammad berkata, rakyat berhak mengetahui aktiviti perbelanjaan kerajaan kerana peruntukan itu merupakan hasil pembayaran cukai mereka. Beliau berkata, sebagai pembayar cukai, rakyat berhak tahu bagaimana kerajaan membelanjakan wang mereka itu untuk pembangunan negara dan kepentingan rakyat. Datuk Nur Jazlan berkata, PAC yang terdiri daripada 14 anggota Parlimen Barisan Nasional BN dan Pakatan Rakyat aktif menjalankan siasatan berkaitan perbelanjaan kerajaan dan mengetepikan fahaman politik. Berhubung integriti PAC yang dipersoalkan kerana ketuanya merupakan anggota Parlimen daripada BN, beliau menegaskan pihaknya menjalankan tanggungjawab dengan ikhlas tanpa ada apa-apa agenda politik. Pembangunan kerjaya adalah faktor yang paling diutamakan diikuti dengan jumlah gaji apabila seseorang calon mencari kerja, demikian menurut jobstreet.com. Pengurus negara jobstreet.com, Chu Yuh Eng berkata, kecenderungan sekarang ialah memberi tumpuan kepada pembangunan kerjaya. Dalam konteks kerja itu, akhirnya akan membawa mereka ke tahap mana dan sejauh mana pencapaian mereka dalam kerjaya khusus itu. Beliau berkata, tabiat peribadi dan kemahiran insaniah adalah faktor yang amat dihargai oleh majikan, tetapi terlepas pandang oleh kebanyakan pencari kerja, terutama siswazah yang baru lulus pengajian. Beliau menambah bahawa permintaan bagi gaji yang tidak munasabah adalah satu daripada masalah yang dihadapi majikan apabila hendak mengambil bekerja siswazah baru. Beliau juga menarik perhatian bahawa siswazah harus meningkatkan kemahiran mereka bertutur dalam bahasa Inggeris. Sekian sahaja paparan edisi Buletin Selatan hari ini. Terus mengikuti perkembangan berita kami di www.tvselatan.com.my dan jangan lupa untuk #kawan awak. Salam takzim.